Ini kitab Munyatul Musalli, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun qiyam, kesempurnaannya, kesempurnaan qiyamnya itu di dalam 3 perkara. Adapun qiyam berdiri, kesempurnaannya, kesempurnaan qiyam itu di dalam 3 perkara. Ada 3 perkara ni, maka qiyam berdiri itu sempurna. Pertama daripada 3 kesempurnaan qiyam, bahawa engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Itu kesempurnaan qiyam. Pada masa kita berdiri, mata kita tengok tempat sujud. Mata tengok tempat sujud. Walaupun ketika solat tu kita solat berhampiran dengan Kaabah sekalipun. Semayang di saf depan dekat dengan Kaabah, nampak Kaabah sekalipun, kesempurnaan qiyam, mata tengok tempat sujud. Itu pandangan yang muktamad lah. Walaupun ada pandangan, kalaulah kita solat berhampiran Kaabah, maka disunatkan tengok Kaabah. Sebab tengok Kaabah tu sendiri adalah ibadah. Tengok Kaabah tu sendiri adalah pahala. Jadi kalau solatnya berhampiran Kaabah, setengah pandangan mengatakan tengok Kaabah lah. Kaabah sebenar tu, bukan Kaabah di sejadah tu. Tengok Kaabah di sejadah. Kaabah di sejadah tu, itu gambar-gambar yang kita buat hamparan solat yang dihukumkan makruh. Kita sembahyang atas hamparan yang mukhattab, hamparan yang berjalur, hukumnya adalah makruh. Itu makruh. Berjalur makruh. Tu berjalur, berbunga-bunga, samalah bercorak. Lepas tu macam mana ni hak kita duduk ni? Berbunga-bunga. Yalah, makruh lah. Mahal tu kapek surah kita ni. Halah, mahal untuk beli benda makruh. Dah pasang dah gitulah. Tu setengah tempat dah. Benda-benda siap dah lama dah duduk gitu. Kadang-kadang setengah tempat dicari kain putih, dia pun bubur kain putih. Sudah solat dia pun gulung dia. Kadang-kadang kain putih tu berkali lama tak basuh, bau macam-macam. Kita jagalah. Atau dobi bukan payah sangat, atau dobi sekejap je. Jadi bersih semula. Ni dia apa kain putih comel dah. Salah letak kena tepat Allah. Ataupun benda bau. Apa dia apa kain putih tu? Sebab hamparan yang adanya bercorak-corak. Hukumnya makruh. Disunatkan kita solat atas hamparan yang kosong. Hadapan benda yang kosong. Kemudian kita pakai pula pakai yang kosong. Sunat seumpama tu. Pakai pakaian yang berjalur-jalur, hukumnya adalah makruh. Gitu je lah. Kita berjalur belaka, bercorak belaka, kain pelekat berjalur bercorak, baju pun berpetok-petok, kopiah pun berbunga-bunga. Bakali pakai seluar dalam wali bunga juga kali. Bercorak belaka. Ada pakai kosong. Kita pakai kosong lah nak solat. Nak solat pakai kosong. Kain pelekat bercorak pakai jubah.
tutuplah kain pelekat tu, tak apalah duduk dalam. Ataupun cari pelekat putih. Kain pelekat putih kan, dia punya di punggung je dia warna lain, hak lain putih belaka. Kita tengok, oh ni orang tasawuf mana ni, kain pelekat putih, baju putih, piyah putih. Tu hak sunnah. Kan? Jadi kalau kain pelekat bercorak, kita pakai jubah. Pakai jubah pula, berjalu-jalu pula jubah. Tak nak kata mana jubah berjalu-jalu. Pesen baru mahal pula, artis pula jadi model. Jubah yang berpetok-petok tu, artis pula jadi modelnya. Tak nak kata mana. Dia nak moleknya kosong, pakaian kosong, kopiah pun putih kosong, serban pun putih kosong. Hak tu hak comel dia. Dulu kerek gok orang beri jubah hak macam-macam color comel, tapi tak terpakai lah. Dulu orang beri gok serban comel, tapi tak dia nak pakai. Orang beri molek serban balik Mekah comel-comel, beri kat orang lain lah. Ya orang lain hak jenis budak-budak orang nak pakai tu ya, di pondok ke apa ke, bukan tak boleh nak pakai, tak biasa nak pakai. Orang nak pakai serban warna putih, hal lain tak pernah pakai. Jadi bukan, jadi tak boleh nak pakai tu, rasa janggal. Janggal, tak boleh nak pakai. Kita ni kurang-kurang putih ni, fa'alahu dalam kitab royak, atas sekali tu piyah tu yang putih, orang lain tak ada putih-putih, piyah putih se. Ni piyah pun macam-macam pesen. Jadi mata tengok tempat sujud, jadi tempat hamparan solat ni kosong. Kalau mata tengok tempat sujud, tiba-tiba hamparan solat ni bagai-bagai corak. Dia, kita pernah baca kan hak kisah iblis bawa gambaran tayang kepada orang solat apa semua, bawa ngaik nak kait hati orang solat contohnya. Jadi syaitan bawa gambaran nak suruh kita terganggu dalam solat. Tiba-tiba kita yang bawa gambaran macam-macam corak dalam solat, kita yang bawa pula, kita yang buat pula. Apabila kita semayang corak tu banyak, dia ni jadi mana tumpuan kita kepada corak tu lebih. Kalau sebelum ni kita tak cara, bila solat cara, bunga sengit, bunga macam-macam lah. Sama juga di hadapan kita nak kosong ni, kadang-kadang di hadapan penuh dengan barang. Dia penuh dengan barang dalam solat, liar mata. Allah, lamanya Quran tu dak baca, nampak berabuk je. Jangan. Dia mari belakang lah. Sebab tu dia nak solat di hamparan yang kosong, kita hadap yang kosong, kita pakai yang kosong. Di sunat dia gitu. Hak berjalur makruh. Jadi kalau mata nak tengok tempat sujud itu kesempurnaan qiyam. Tetapi kalau banyak sangat corak, maka kita tidak dimakruhkan kita pejamkan mata. Sebab apa? Kalau kita tengok jadi ganggu solat kita, kita pejam mata. Yang asalnya disunatkan kita buka mata, jangan pejam mata. Tapi kalau ada gambaran-gambaran corak-corak yang boleh mengganggu solat kita, barulah kita boleh pejam mata. Kalau tidak, kita tengok mata tempat sujud sampai ke sudah solat. Kita tidak tengok tempat sujud sekali sahaja. Ketika illallah, kita angkat jari kita sedikit, kemudian mata tengok di jari yang kita angkat tadi, kemudian mata kembali kepada tengok tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Ada. Ini mazhab Syafi'i, kita angkat. Bukan gerak-gerak kan. Hak gerak-gerak kan tu hadis Baihaqi.
Itu dipakai dalam mazhab Maliki. Digerak-gerakkan jari. Tempat kita dah buat lah. Tengok boleh apa ni gerak ni. Kalau kebetulan ada kucing niku, nanya. Ada kucing niku. Dah kucing tak biasa, tengok gerak. Dia mari jebak, melatah orang tua. Mana gerak dengan makna kita angkat illallah. Masa angkat illallah tu mata tengok di jari. Kemudian balik mata tengok tempat sujud. Itu mazhab Syafi'i kita lah. Mazhab Hanafi asyhadu diangkat, illallah dijatuh. Kita mazhab Syafi'i asyhadu tak angkat lagi, illallah kita pun angkat. Daripada bawah ni kita angkat. Dalam keadaan kita angkat pun jari ni kita disunatkan condong ke hadapan. Jangan akak negak gitu. Ni gini dia akak. Allah kata nak gimana pula. Dia akak. Maknanya angkat dalam keadaan condong ke hadapan. Daripada bawah tadi illallah. Mana bukan angkat siapa ke congek naik ke langit, bukan. Kemudian angkat seumpama ni sampai ke bila ni? Sampailah kepada kita bangun qiyam kalau tasyahud awal, sampailah kepada kita nak raut muka selepas dia tasyahud akhir. Kalau orang nak raut muka itulah selepas daripada beri salam. Masa nak raut muka letak tangan di ubun-ubung tu, jadilah cokeng tu. Ni gini lagi tak kepala. Jadilah. Ni. Mana kita nak letak tangan di ubung-ubung, kita nak raut muka, jari tu kita dah cokeng dah lah. Siapa sekat tu? Kita masa kita beri salam yang pertama, beri salam yang kedua, jari ni masih lagi duduk macam hak tadi. Ni tak ada apa-apa, angkat sekejap, lepas tu jatuh dah, beratnya kata. Akak lah molek malah kau. Ambil benda bubuh. Bubuh. Dah malah sangat kau. Tika akak mula-mula tu, mata kita sunat tengok di jari. Tika tu sahaja. Dalam solat sepenuhnya tengok tempat sujud. Termasuk ketika dalam rokok tengok tempat sujud. Tetapi kita kena faham molek lah. Pandangan kita tengok tempat sujud ketika rokok bukan tempat sujud yang sebenar. Tempat sujud yang sebenar adalah di hadapan. Tempat sujud ketika rokok adalah di bawah tu. Hak menghadap betul-betul di kepala kita. Bawah itulah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenar yang kita bodahi adalah di hadapan. Dia kata dalam rokok mata tengok tempat sujud, bukan tengok di hadapan tu. Kalau tengok di hadapan menyebabkan kepala kita akan jadi congek sikit. Nabi ketika rokok lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik. Nabi masa rokok Nabi tidak angkat kepala, Nabi tidak jatuhkan kepala, tapi antara angkat dan jatuh ni sama kasafihatil wahidah, macam papang sekeping daripada punggung, belakang, tengkok, kepala macam papang sekeping. Tapi kalau dia angkat kepala jadi macam congek lah. Sebab apa dia angkat kepala? Dia kata mata dan tengok tempat sujud. Tempat sujud dalam rokok adalah di bawah, bukan tempat sujud yang asal. Ada pula dia kata dia belajar suruh bagi dua. Tengok bawah separuh, lepas tu congek pula lenggok, tengok tempat sujud separuh. Tak payah gerak-gerak dah. Tengok bawah tu lah. Hak sepenuhnya pada masa kita rokok. Dia kalau mazhab Hanafi, dia tengok antara dua kaki pada masa rokok. Dia tengok antara dua kaki. Kita mazhab Syafi'i tidak, bukan tengok antara dua kaki, tengok di bawah tempat sujud. Tapi tempat sujud tu di bawah, bukan di hadapan. Ini hak mazhab Syafi'i kita lah. Mana dalam rokok pun masih lagi tengok tempat sujud. Itu kesempurnaan qiyam. Kemudian dia hak kita rukun solat terdahulunya, panjang dalam kitab kita membicarakan berkaitan dengan rukun qiyam bagi orang yang kuasa. Ingat tak dulu, surat 8 dulu. Hak ni kesempurnaan qiyam. Ni nak cerita kesempurnaan qiyam. Untuk terhasil rukun qiyam panjang dibicarakan di surat 8 kita terdahulu. Qiyam berdiri. Kemudian
kita berdiri tegak tu, itu sunat hay'ah. Sebab kadang-kadang dalam kitab rukun qiyam diterjemuh dengan berdiri betul. Dia rukunnya adalah berdiri tegak betul, tulang belakang, itu sunat hay'ah. Maknanya kalau dia berdiri tiba-tiba belakangnya tunduk ke hadapan, itu hukumnya makruh. Sebab apa? Tidak betul pendirian dia. Dia tubuh ditunduk ke hadapan. Ini bukan masalah orang yang bongkok, tu cerita lain tu. Ni orang yang sego-mego, dia tunduk dia ke hadapan kan belakang dia. Kenapa dia kata? Kerana nak tengok tempat sujud, kan? Belakang tegak, kepala tunduk ke hadapan, mata tengok tempat sujud. Bukan tundukkan belakang, tundukkan tengkok ketika qiyam supaya mata dapat tengok tempat sujud. Ada orang mata nak tengok tempat sujud, dia bukan tundukkan kepala, dia tundukkan belakang, dia condong ke hadapan. Itu hukumnya makruh. Dia buat ngokok gitu. Tak. Kita naknya qiyam berdiri rukun, hay'ahnya, sunat hay'ahnya tegak tulang belakang. Berdiri betul. Tegak tulang belakang ni bukan tegak macam askar baris, itu bukan. Tegak yang sederhana lah. Jangan buat kerasang gitu, jangan. Tegak yang sederhana. Kalau kata rokok macam papas keping, sederhana. Jangan buat kerah. Ada orang baru ngaji, cacang pun kerah. Allah kata macam tak nyawa nampak tu orang. Masa rokok dia buat kerah. Tak, kita nak sederhana je. Pendirian kita pun sederhana, pergerakan pindah rukun pun sederhana. Jangan buat terlampau kerah. Kita qiyam sederhana, jangan buat kerah. Rokok sederhana, jangan buat kerah. Apa steady. No. Kena steady je, jangan kerah sangat. Mana perpindahan rukun pun steady je. Jangan wak kerah, wak kasar, wak kuat, jangan. Jangan wak macam bapuk pula. Dia buat lembek. Tu akad tangan pula, dia akad tangan tu macam bapuk. Jangan buat gitu. Dia nak sederhana. Jangan kita bergerak dalam solat tu bergerak yang kerah, yang kasar, yang gagah. Dan jangan buat pesen lembek sangat, jangan. Sederhana, semuanya sederhana. Jadi tegak, berdiri tegak yang sederhana, dengan bahawa tulang belakang tu tegak, kemudian tengkok tunduk ke hadapan supaya mata dapat tengok tempat sujud. Kemudian rukun qiyam ni dia bagi yang kuasa. Sebab tu dia susunan dalam kitab rukun qiyam ni dibubuh nombor 4. Niat, ayat nombor 3 dia bubuh. Niat, takbir, rukun yang ketiganya qiyam. Jadi niat mula-mula, kemudian baru Allahu Akbar, kemudian baru bangun. Tahu? Niat rukun pertama, niat dulu. Takbir, kemudian sebab nombor 2. Nombor 3-nya berdiri, baru bangun. Kan rukun tertib kan? Kan tertib rukun solat kan? Betul? Niat dalam duduk congok, Allahu Akbar dalam duduk, lepas tu barulah rukun 3 bangun, gitu. Dia, kau nak kira berdirilah. Berdiri sebelum takbir dipanggil syarat. Berdiri ketika takbir dipanggil rukun. Kalau kira berdiri yang pertama, takbir yang kedua, niat yang ketiga. Sebab niat dalam takbir, takbir dalam berdiri. Maknanya berdiri dululah. Tapi biasa susunannya dia pun berdiri nombor 3. Sebab berdiri menjadi rukun hanya pada solat fardu sahaja. Berdiri menjadi rukun hanya pada solat fardu. Adapun niat, adapun takbir menjadi rukun solat fardu ataupun solat sunat. Adapun berdiri
menjadi rukun hanya pada solat fardu. Solat sunat berdiri hukumnya sunat saja. Kalau solat sunat dalam keadaan duduk, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Nabi kata, sesiapa yang solat hal keadaan duduk, maka baginya pahala separuh daripada orang solat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang solat dalam keadaan tidur mengiring, maka baginya separuh daripada pahala orang solat duduk. Jadi mana kalau solat mengiring, solat sunat, dia boleh pahala 1/4 daripada pahala orang berdiri, 1/2 daripada pahala orang solat duduk. Sama tak? Sebab orang solat duduk 1/2 daripada orang solat berdiri. Jadi kalau orang solat mengiring solat sunatnya separuh daripada solat duduk, maknanya 1/4 daripada solat berdiri. Ini bagi orang yang kuasa. Orang tu lemah, uzur, di solat sunat dan keadaan duduk kerana dia uzur, pahala sepenuhnya. Di solat sunat dan keadaan mengiring kerana dia uzur, pahala sepenuhnya. Ini bagi orang hok sehat ni, bagi orang segur-mega ni. Sebab apabila solat duduk tu pasti bercampur dengan malah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat dan keadaan duduk pahala sepenuhnya, sebab Nabi tidak ada perasaan sifat malah, tidak ada di Nabi, walaupun Nabi solat sunat dan keadaan duduk sekalipun. Tapi kalau kata segar solat sunat dan duduk boleh pahala separuh, lebih baik daripada setengah orang. Kalau sembahyang tarawih, imam lagi tak baca surah, dia tak bangun takbir, dia duduk je. Kalau dia malah bangun, dia duduk takbir dalam duduk. Dia kata saya sehat. Kalau saya takbir dalam duduk boleh pahala separuh je, dah tak takbir lagi tu boleh pahala banyak mana? Ini ada setengah orang kan, konon cerdik adianya. Mai tarawih, tu imam baca Fatihah ditunggu. Tu imam baca surah Nabi baru dia takbir. Lepas tu susah pula orang lain yang tengok. Ustaz, dia jadi masbuk juga ke? Masbuk lah. Masbuk mana ustaz? Dia duduk situ lama dah. Dia pergi takbir masa imam di hujung surah. Masbuk juga. Masbuk lah. Tak cia gitu, tak buat lah kata. Orang tengok pula. Dah dia takbir dekat-dekat nak imam rokok. Memanglah panggil masbuk juga. Hidup situ lama dah. Yelah, tidak kira masbuk lah juga. Untung dia. Untung apa? Orang lain boleh pahala solat lama dah, moga masuk dalam solat dah. Lepas tu kata kalau malas sangat nak bangun, takbir dalam duduk. Mana boleh dah pahala separuh daripada duduk congok tak solat lagi tu. Lepas tu kadang-kadang ni solat sunat orang Arab, kita semayang dia semayang, dia baca Quran, apabila tu imam takbir tarawih ni bulan Ramadan, dia imam takbir je pun takbir, Quran duk tangan gini, dia pun Allahu Akbar, dia pun takbir lalu dah. Kemudian barulah dia ambil Quran, dia pun letak dalam dia buang piyah, dia buang piyah panah kali. Dia ambil Quran buang piyah, dia kemas-kemas, dia pun bubuh depan. Dia buat tu bila lepas takbir. Tu imam takbir je, dia tunggu takbir. Kalau ketika dia nak siap lagi tu, sebab di Quran dia nak berdepan, nak yalah dia tengah baca Quran ni. Tu imam takbir solat tarawih. Dia ni makmum. Kalau kita gak sipang Quran, barulah kita Allahu Akbar. Dah, dia Allahu Akbar dulu. Kemudian barulah dia sipang-sipang dia letak Quran depan. Sebab apa tu? Nak boleh pahala solat dulu. Kalau pergi sipang barang depan, kemudian baru takbir, lambat boleh pahala solat. Tengok. Dia nak takbir cepat biar boleh pahala. Mana kalau malas lah nak takbir awak nak bangun, takbir dan duduk boleh pahala separuh. Kemudian lekat imam nak rokok, berasa nak bangun. Bangunlah. Main sunat ni main sunat. Macam main tarawih ni. Bangunlah. Boleh pahala sepenuhnya. Memang kita tahu dah dia malah.
Tapi kalau dia kata dia pening dah, berasa mayat hanyut dah, dia takbir dan duduk boleh pahala sepenuhnya sebab dia lemah dah. Ni mai tarawih ni dah apabila banyak dia pun rasa pening dah, berasa tak larat dah, berasa macam nak bangun tu lutut pun berasa kendor dah. Dia kata hak tu uzur dah, lemah dah. Kalau takbir dan duduk boleh pahala sepenuhnya dah. Hak sembahyang sunat dan duduk boleh pahala separuh ni sehat, kuasa. Tapi nak solat duduk, tu barulah pahala separuh. Kalau kita tahu dah kita dah erok, tak larat dah, takbir dan duduk tu lah. Lepas duduk tu berasa sehat dah, bangun semula dah, kita sehat dah rasa ni. Tapi kalau kita sehat dah, kita mengekali duduk juga boleh pahala separuh. Mula-mula takbir tadi memang lemah, boleh pahala sepenuhnya. Lama tu berasa okey dah, berasa gagah dah. Ni solat sunat ni berasa gagah dah. Biar nantilah rakaat kedua baru bangun. Bila dia kuasa, dia masih lagi duduk, pahala solat sunat dia separuh dah lah, sebab dia kuasa dah. Ni solat sunat. Solat fardu kena jaga molek. Solat fardu kena jaga molek, sebab solat fardu berdiri adalah rukun. Berdiri solat fardu adalah rukun. Rukun bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang lemah daripada berdiri, maka solatnya serta duduk. Itu bagi orang lemah. Orang yang lemah, yang terdahulunya, Ustaz Lapang terdahulu, dia taswirkan, dia buat gambaran lemah daripada berdiri ni macam mana dia punya gambaran lemah tu. Kalau tercakap gok dok gok, dok gok kan, dok gok, dok gok cetong. Jadi tu cetong kok mana tak tahu lah. Dok gok cetong, bukan dok gok timba, dok gok cetong. Cetong dari mana? Sahul ni bahasa Terengganu dah cetong. Mana kalau kita kata dok rok, nak berdiri tak rok. Dok rok fahamlah, bukan rok semok tu. Tu. Rumahmu penuh dengan rok. Tu rok lain. Tu rok semok. Tahu? Tu rok juga. Mana lemah dak rok dia berdiri ni. Dia punya, dia panggil apa ni? Taswir ni di gambaran dia, dobek dia. Nak sakat kata lemah ni, dalam kitab kita terdahulunya, masyaqqah yang menghilangkan khusyuk solat. Kesukaran, kepayahan, sakit yang menghilangkan khusyuk solat. Itu dipanggil lemah. Bukan kata lemah ni, bukan kata lemah sampai kepada adamul imkan, bukan. Adamul imkan ni memang tak boleh berdiri sungguh-sungguh. Angkat berdiri lepas memang jatuh. Hak tu memang soh lemah dah waktunya. Tapi nak kata lemah bukan sampai tara tu panggil lemah dah. Kalau dia masih lagi boleh mengekali berdiri, tetapi dalam keadaan kesukaran, kepayahan, sakit ke, yang menghilangkan khusyuk solat, dia panggil lemah dah. Sebab itulah bab kuasa berdiri rukun. Kuasa maka berdiri menjadi rukun, lemah berdiri tidak menjadi rukun. Kuasa ataupun lemah ni tak ada orang lain yang boleh nak royak, kita sendiri yang rasa. Ketika mana kita kuasa, berdiri menjadi rukun. Ketika mana kita lemah, berdiri tidak menjadi rukun. Kuasa lemah ni tak ada orang boleh nak royak kita. Awak ni rakaat pertama kuasa, rakaat kedua lemah, tak ada nak kata hak ni. Ingat baik ni berkait dengan rukun solat. Sebab apabila kita solat duduk kerana lemah, tiba-tiba kuasa. Bila kuasa, maka berdiri kembali menjadi rukun. Kita wajib berdiri serta-merta. Bukan kata rakaat pertama kita takbir, solatnya duduk sebab kita memang pening, kita lemah, tiba-tiba rasa sihat, nantilah rakaat kedua lah baru saya bangun.
Rakaat kedua tu rukun qiyam yang lain. Sekarang ni kita berada di rukun, berada di rakaat yang pertama. Apabila kuasa qiyam berdiri menjadi rukun, tiba-tiba dia tak mau bangun. Biarlah rakaat pertama sampai ke sudahlah duduk, tiba-tiba dia sudah kuasa berdiri menjadi rukun. Bila berdiri menjadi rukun, dia tidak bangun berdiri, dia tidak buat rukun, tak sah solat. Sebab tu dalam satu rakaat mungkin solat duduk kemudian bangun, mungkin solat berdiri kemudian duduk. Dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Cuma kalau kita solat berdiri, tiba-tiba kita uzur. Memang kalau kita nak mengekali berdiri ni, memang jadi keadaan jadi pening dah. Jadi macam nak sembang, nak jatuh dah. Mana sudah lemah dia panggil, tiba-tiba dia masa lagi nak mengekali berdiri, tak apa. Nanti rakaat kedua lah. Barulah kalau pening juga tak bangun dah lah. Lepas rakaat kedua, tu tak apa. Dia berdiri sudah tidak menjadi rukun. Sebab dia sudah lembek lutut, sudah pening pala nak jatuh ni. Tapi dia malah nak duduk. Dia nak kekalkan berdiri. Dia rakaat pertama, rakaat kedua barulah dia nak duduk kalau masih lagi lemah. Tu tak apa. Tapi kalau di solat duduk, asalnya lemah, tiba-tiba tengah-tengah solat dia kuasa, maka wajib berdiri serta merta. Sebab berdiri kembali menjadi rukun. Ni kena ngaji molek ni. Bab kuasa, bab lemah ni kena ngaji molek. Kena ambil faham molek. Sebab apa? Sebab tak ada orang lain boleh beritahu kita. Cuma orang lain hanya boleh bagi panduan. Awak kuasa macam ni. Kalau awak solat kuasa pelik, kuasa lain macam, awak lemah, awak duduk. Kemudian kuasa berdiri, lemah daripada berdiri ni, dia kira berdiri tanpa bertulung. Berdiri tanpa bertulung. Bertulung, banyak peseng lah bertulung ni. Kadang-kadang bertulung dengan pegang tepi meja, atau bertulung. Pegang di almari, pegang di dinding, atau bertulung. Ataupun kita bertulung dengan kita pegang tukar, atau bertulung. Ataupun bertulung ni dengan orang di tapu kok belakang, itu dipanggil bertulung. Dia kuasa ataupun lemah, dia tidak berkait dengan bertulung. Dia kira berdiri hak tanpa bertulung. Kuasa ke lemah? Kalau berdiri kosong tanpa bertulung, memanglah hanyut nak jatuh, lemah dah dia panggil. Tetapi kalau saya berpegang bergantung meja, kuasalah, tak lemah, dia tak kira tu. Dia kira kuasa ataupun lemah, berdiri tanpa bertulung. Tapi kadang-kadang orang ni memang dia berdiri sudah tidak menjadi rukun. Sebab kalau dia berdiri secara kosong tanpa bertulung, memang dia nak jatuh. Kadang-kadang orang kita ni, dia rakaat pertama dia berdiri juga, dia pegang. Dia pegang. Tapi memang berdiri sudah tidak menjadi rukun. Tapi kalau dia masih lagi nak mengekali berdiri yang tidak memudaratkan diri dia, okey je lah. Kemudian lepas rokok, iktidak, turun sujud, Allah dia solat duduk sampai ke sesat. Ada seumpama tu. Tapi nak kiranya dia sebenarnya kira lemah daripada rakaat pertama lagi. Tapi rakaat pertama dia nak pegang juga meja, dia tak sedap, dia kata. Dia nak takbir dalam berdiri juga, dia kata rakaat pertama. Tak terpulang lah. Tapi rakaat kedua, tiga, empat ni memang tak anggun dah. Sebab memang dia lemah. Dia nak berjalan pergi bilik air pun sejakah. Orang kena jaga sebab mungkin jatuh. Tapi rakaat pertama dia nak pegang juga. Nak pergi ada meja kat dia, nak pegang. Ambil kursi hok jenis berat sikit tu, dia nak pegang. Tak apalah. Tapi sebenarnya berdiri sudah dirukun. Sebab kita kira kuasa lemah tidak berkait dengan bertulung. Dia yang berkait dengan bertulung hanyalah untuk bangun. Hanya untuk bangun. Dia kalau nak bangun tanpa bertulung tidak boleh bangun. Tapi kalau bangun dengan bertulung, gantung di meja, angkat di orang, dia boleh bangun. Maka wajib dia berdiri. Maka wajib dia bertulung. Wajib diminta tolong. Dia tolong macam mana? Biar orang tapu akak mula-mula tu.
Tapi nak akad boleh makcik, bayar upah, wajib beri upah yang sepadan. Upah yang sepadan lah. Jangan upah apa panggil? Cekek apa panggil? Mahal tu lah panggil apa? Cekek darah. Bukan upah cekek darah. Dak ogok amu haji tu nak bayar mahal sangat Kodoh-kodoh lah. 4 rakaat angkat 3 kali je. Biar 3 riyal tau. Kena. Tak mahal dah 3 riyal tu. Orang angkat tu sakit orang. Roh juga. Dia biasa orang gemuk. Mengekali berdiri okey tanpa bertolong. Tanpa bertolong. Tapi untuk bangun tidak boleh, melainkan bertolong. Wajib bertolong. Wajib dia berdiri juga. Berdiri masih lagi menjadi rukun. Bertolong untuk bangun, bukan bertolong untuk mengekali berdiri. Kalau bertolong perlu untuk mengekali berdiri, dipanggil lemah dah. Daripada berdiri, solatnya duduk. Tapi kalau hanya bertolong untuk bangun, maka berdiri masih lagi dihukumkan kuasa, berdiri masih lagi rukun solat. Dia wajib bertolong. Bertolong sama ada gantung, pegang lah kalau kita kata kau. Ni kira faham molek ni. Sebab ni rukun solat ni. Kuasa, kemudian lemah. Ini berkait dengan kehidupan kita. Ada ketika kita gagah, ada ketika kita lemah tak gerak. Kalau tak kita pun mak ayah kita, keluarga kita, uzur-uzur tu, kita kena bagi panduan molek. Macam mana rasa? Kalau berdirinya macam mana? Berdiri okey, tak ada masalah. Tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kata 4 rakaat mula-mula okey lah. Rakaat kemudian tu mungkin lemah. Lemah tu cerita kemudian pula. Pada masa lagi kuasa ni berdiri menjadi rukun. Naik rakaat ketiga ke, naik rakaat keempat ke, tak boleh dah. Hanyut dah ketika tu. Ketika tu lemah, berdiri tidak menjadi rukun. Tu je lah. Lepas tu dia sendirilah rasa. Jangan saya kalau berdiri setakat separuh solat je boleh berdiri. Rakaat yang kemudian tak sama-sama dah pesen dia nyakit dia, memang tak boleh berdiri. Lepas tu dia pun duduk daripada awal-awal rakaat pertama, tak sah solat buat gitu. Kalau saya berdiri pun nanti rakaat 3 ke 4 saya lemah ketika tu lah kita kira. Rakaat pertama kuasa berdiri menjadi rukun, rakaat kedua kuasa berdiri menjadi rukun, rakaat ketiga kuasa tak boleh dah nak bangun dah, lemah, berdiri tidak menjadi rukun. Jangan pakai borong. Jangan pakai borong. Ni kena belajar molek, kena ambil faham molek. Bab rukun berdiri bagi solat fardu, kuasanya macam mana, lemahnya macam mana. Mana kita? Lepas tu duduk tu macam mana? Duduk atas latar ke, duduk atas kursi ke, duduk atas meja ke, duduk atas udara ke? Bagi orang di ilmu, ada orang di ilmu mana ke tahu. Duduklah macam mana duduk pun, janji duduk je. Dah lemah berdiri, duduklah. Duduk atas latar sunnah Nabi SAW. Duduk atas kursi ke, duduk atas meja ke, asal ke duduk. Rukun qiyam ganti dengan duduk macam mana tak kira. Cuma duduk yang afdalnya duduk iftirash. Duduk macam tasyahud tu duduk yang afdal. Jadi bab duduk ganti diri, duduk atas latar, duduk iftirah tu afdal. Duduk atas kursi tak ada iftirah dah lah duduk atas kursi ni. Cuma duduk atas kursi ni timbul persoalan untuk menyempurnakan rukun sujud. Itu pembicaraan lain pula. Dia duduk ganti qiyam, sama ada masa baca Fatihah, sama ada pada masa rukuk, sama ada pada masa i'tidal, pada masa duduk antara sujud, pada masa duduk tasyahud awal ataupun akhir. Bab duduk atas latar, atas kursi sama je. Persoalan timbulnya adalah ketika rukun sujud. Yang mana rukun sujud dia ada 8 syarat.
Di antaranya kena bumi 7 anggota. Di antaranya tinggi punggung daripada kepala. Kalau orang duduk atas kursi boleh buat tak syarat ni. Kena bumi 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Dan syarat laginya tankis, menungging dengan bahawa tinggi punggung kepala boleh kedok. Tu kira betul hukum sujud tu. Bahawa timbul pembicaraan berkaitan dengan duduk atas kursi. Seelok-eloknya kita duduk atas latar. Sebab Nabi SAW uzur sebelum Nabi wafat, Nabi solat duduk, solat atas bumi, bukan solat atas kursi. Jadi insyaAllah minggu depan kita masuk sikit lagi lah berkaitan dengan rukun qiyam. Ni nak membicarakan kesempurnaan qiyam. Membicarakan kesempurnaan qiyam, ada 3 kesempurnaan. Kesempurnaan yang pertamanya, engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Keduanya, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.